Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 1 ingin membuat satu pembentangan tugasan 2 pembangunan masyarakat, iaitu ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia, iaitu kaum Melayu. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu terdiri daripada saya, Wan Abdul Aziz Abdul Aziz, Muhammad Anif bin Muhammad Zain, Uzidah binti Amrah Ahmad, Clinton Sumpurai anak Peter Seumbang dan Nurul Surya Nafiza binti Samingon. Okey, untuk seterusnya, bagi pengenalan kaum Melayu, iaitu menelusuri sejarah tanah Melayu, asas permulaan pembentukan perpaduan di negara ini adalah melalui kontrak sosial dalam kalangan pemimpin Melayu, Cina dan India. Hal ini kerana sejak zaman penjajahan lagi, tiga kaum terbesar ini telah mula menduduki tanah Melayu sebagai sebuah keluarga besar. Yang ketiga, daripada perpaduan ini terlahirlah ciri-ciri budaya masyarakat yang berbeza sehingga tidak hilang, malah kekal utuh hingga ke hari ini. Seterusnya kita pergi kepada konsep budaya. Definisi budaya. Menurut Kamus Dewan 2005, budaya didefinisikan sebagai kemajuan fikiran, cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Menurut Taib Osman 2006, budaya adalah cara hidup, iaitu cara mengatur hidup satu-satu kelompok manusia. Budaya dapat dibahagikan kepada dua, iaitu budaya material dan bukan material. Bagi budaya material, terdiri daripada fizikal atau artifak seperti keris dan kelengkapan rumah atau senjata. Bagi bukan material pula adalah peninggalan seperti adat kepercayaan, bahasa dan nilai. Di Malaysia, budaya Melayu dipersetujui sebagai tunjang kebudayaan kebangsaan, namun unsur-unsur budaya kaum lain seperti Cina dan India turut disisipkan. Budaya sesuatu masyarakat itu dapat menentukan kepribadian sesebuah negara, daripada Faizah Nasir 2019. Bagi ciri-ciri budaya, yang pertama, diwarisi dari generasi ke generasi seterusnya. Yang kedua, bersifat dinamik, iaitu mengalami perubahan kesan peredaran masa. Yang ketiga, menerima dan menolak unsur tertentu untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, mengalami proses kesinambungan untuk meningkat kualiti hidup. Dan yang kelima, kebudayaan memiliki kualiti penyesuaian yang melibatkan manusia dengan alam. Seterusnya, konsep masyarakat. Konsep masyarakat berbeza dengan konsep budaya. Konsep masyarakat ialah kelompok manusia yang bekerjasama dalam kehidupan seharian. Kelompok manusia yang dipanggil masyarakat ini terdiri daripada lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Menurut Hamidah Abdul Rahman 2017, masyarakat ialah satu konsep yang paling penting dalam memahami hubungan etnik, yang membawa maksud kepelbagaian hubungan etnik yang ada di Malaysia adalah hasil daripada perpaduan kaum yang wujud. Secara umumnya, masyarakat akan melalui proses evolusi dari satu tahap ke satu tahap yang lebih baik, yakni bermula dengan masyarakat primitif, berubah kepada masyarakat yang menjalankan aktiviti menternak serta hortikultur. Untuk ciri-ciri masyarakat, di sini kita ada 5, iaitu yang pertama, masyarakat ialah mempunyai peranan yang tertentu. Yang kedua, hidup secara kelompok dan tinggal tetap dalam kumpulan. Yang ketiga, komuniti yang saling bergantung untuk meneruskan hidup. Yang keempat, berinteraksi bahasa yang sama dan difahami. Yang kelima, saling memerlukan antara satu sama lain, punya kelas atau stratifikasi tersendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ruzidah binti Amrah Ahmad. Saya akan terangkan slide bertajuk Takrif Masyarakat Melayu. Menurut Syed Hussein Ali, orang Melayu ditakrifkan sebagai berkulit sawo matang, berbadan sederhana besar dan lemah lembut orangnya.
Perkataan Melayu berasal dari sebuah tempat yang bernama Sungai Melayu di hulu Sungai Batanghari, Sumatera, Indonesia. Bahasa Melayu diambil daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud bukit atau tanah tinggi. Melayu juga dirujuk kepada bangsa Austronesia yang terdapat di gugusan Pulau Melayu. Istilah Melayu ditakrifkan oleh UNESCO sebagai suku bangsa Melayu di Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Madagaskar. Perkataan Melayu merujuk kepada suku bangsa yang menuturkan bahasa Melayu dan kelompok ini mendiami kawasan yang berhampiran seperti Tanah Melayu, Pantai Timur, Sumatera dan Brunei. Slide yang seterusnya adalah sejarah dan latar belakang masyarakat Melayu. Terdapat dua teori mengenai asal-usul bangsa Melayu, iaitu bangsa Melayu berasal dari Yunan dan bangsa Melayu berasal dari Nusantara. Menurut Asma Haji Omar, antara alasan yang menyokong teori Yunan adalah penemuan kapak tua yang mirip kepada kapak tua di Asia Kepulauan Melayu. Perkara ini menjelaskan bahawa adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Melayu dan juga penemuan adat resam serta budaya Melayu yang dikatakan mirip kepada suku Naga di daerah Assam, sebuah nama tempat yang berhampiran dengan India dan Myanmar. Pada masa yang sama juga, teori ini disokong kerana bahasa Melayu adalah serumpun dengan bahasa di Kemboja. Kemungkinan penduduk di Kemboja berasal dari dataran Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Teori Nusantara juga didukung oleh sarjana seperti J. Crawford atas beberapa alasan, iaitu bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tamadun yang tinggi dan taraf ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang mengambil masa yang lama. Ini dibuktikan bahawa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana tetapi berkembang di Nusantara. Sekian saja untuk slide kali ini dan saya serahkan kepada rakan sekumpulan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hanif akan menerangkan tentang kebudayaan Melayu. Dalam meniti arus kemodenan ini, kebudayaan Melayu dalam bidang sosial kini kian dilupakan. Proses asimilasi yang berlaku menyebabkan identiti kebudayaan Melayu dalam aspek kesenian hilang di telan zaman. Namun begitu, masih terdapat beberapa aktiviti dan hasil karya masyarakat Melayu yang masih menjadi saluran untuk menyampaikan kepercayaan, idea, rasa dan mengekspresikan perasaan. Di sini kami memecahkan kebudayaan Melayu ini kepada 5 aspek, iaitu seni suara, seni gerak, seni rupa, permainan sosial dan pakaian tradisional. Seni suara adalah satu usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan dan menenangkan, serta seni itu dijalankan pula daripada estetika. Dalam konteks kesenian Melayu, seni suara terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu seni vokal dan seni vokal tanpa muzik. Seni vokal lahir daripada kotak suara yang didendangkan tanpa muzik dan yang digabung jalinkan dengan muzik. Antara seni vokal tanpa muzik yang sering dinyanyikan dalam masyarakat Melayu ialah endoi atau dendang Siti Fatimah dan ulit anak. Endoi atau dendang Siti Fatimah ini terkenal di negeri Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Manakala ulit anak berasal dari negeri Terengganu. Kebiasaannya seni vokal tanpa muzik ini dilakukan dalam upacara keagamaan seperti bercukur atau menyambut kelahiran. Seni gerak pula.
Seni gerak mengandungi unsur keindahan melalui gerakan tangan, kaki, badan, mata dan anggota badan lain. Seni gerak Melayu dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu seni tari dan seni drama. Seni tari merujuk kepada tarian yang bercorak tari istana yang dipersembahkan pada waktu persekolahan, pertabalan dan sebagainya. Antara tarian yang diketengahkan salah satunya ialah tarian asli, di mana tarian ini dicipta berdasarkan lagu-lagu Melayu asli dengan mengikut irama lagu-lagu Melayu asli yang tertentu. Seni tari ini ialah tarian daripada lagu Makan Sirih, Sapu Tangan, Telani dan sebagainya. Selain itu, tarian asyik juga tidak asing apabila ditarikan di istana Raja-Raja Kelantan dan Patani. Tarian ini dinamakan asyik kerana gerak-gerinya yang bersifat lemah lembut dan penuh dengan ketertiban. Dalam tarian ini, alat muzik yang digunakan ialah rebab, gambang dan gedombak. Di samping itu, tarian ayam didik juga diminati oleh masyarakat Melayu pada masa lampau. Tarian ini dicipta di negeri Perlis berasal daripada gerakan belaga ayam. Bagi kebudayaan seterusnya adalah seni rupa. Seni rupa dalam masyarakat Melayu merupakan ciptaan yang mengandungi unsur-unsur seni yang dihasilkan oleh orang Melayu melalui ukiran, anyaman, tenunan dan kraf tangan. Dalam seni ukir masyarakat Melayu, corak yang diketengahkan adalah berbentuk flora. Ciri-ciri ukiran yang ditampilkan adalah ukiran jenis timbul, terbenam, tebuk dan ukiran timbus. Selain itu, seni kraf tangan adalah hasil seni yang dicipta untuk digunakan serta digubah dengan diselitkan unsur-unsur seni berbentuk yang indah dan menarik. Pembinaan kraf ini memerlukan kecekapan dan kreativiti dalam penggunaan bahan-bahan asas yang teratur bermula daripada proses awal penghasilan. Malah, proses penciptaan kraf tangan ini juga memerlukan daya estetika demi untuk memberikan reka bentuk indah dan menarik. Yang seterusnya adalah permainan sosial. Permainan rakyat atau permainan sosial dikenali sebagai sukan rakyat yang dimainkan pada masa lapang. Permainan ini bukan sahaja sebagai alat hiburan tetapi berperanan dalam aktiviti sosial untuk memeriahkan lagi majlis keramaian seperti sukan nikah atau majlis perkahwinan. Permainan ini diketengahkan bertujuan sebagai satu medium untuk rakyat melepaskan emosi mereka menggantikan senaman. Lebih-lebih lagi, aktiviti ini juga merupakan alat untuk mengeratkan silaturahim melalui komunikasi dalam masyarakat yang menyertainya. Permainan rakyat dibahagikan kepada permainan untuk orang dewasa dan juga untuk permainan untuk kanak-kanak. Permainan orang dewasa meliputi permainan seperti waw, sepak raga, gasing, sabung ayam, congkak dan lain-lain lagi. Manakala permainan untuk kanak-kanak pula ialah guli, main galah, main kapal terbang, Cina buta dan sebagainya. Kebudayaan Melayu yang terakhir adalah pakaian tradisional. Pakaian tradisional masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh pada pedagang daripada Arab. Sebelum adanya pengaruh Islam, pemakaian orang Melayu dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha. Peralihan dan pengaruh agama Islam berlaku secara berperingkat dan proses ini mengambil masa yang agak lama. Proses ini bukan sahaja berlaku akibat peradaban awal masyarakat di tempat itu sendiri, malah yang penting adalah akibat daripada pengaruh perdagangan India, China, Arab dan Eropah. Unsur-unsur tamadun dari timur dan barat ini digabungkan menjadi satu budaya yang beraneka rupa dan indah serta unik. Terdapat pelbagai jenis baju tradisional masyarakat Melayu di pelbagai negeri yang setiap negeri memaparkan pakaian tradisi yang berbeza. Antara pakaian tradisional kaum Melayu ialah baju Melayu Teluk Belanga, baju Melayu Cekak Musang, baju kurung dan baju kebaya. Sekian, terima kasih daripada saya. Untuk yang terakhir pembentangan, iaitu intihannya menyentuh kepada bicara Wira Melayu iaitu Hang Tuah.
Dengan pendiriannya, patah tumbuh hilang berganti dan tak hilang Melayu di dunia. Maka indeksnya merujuk kepada ciri-ciri budaya masyarakat Melayu. Seterusnya, budaya merupakan intipati peradaban Melayu di Asia Tenggara maupun Malaysia. Justru, tugas masyarakat Melayu adalah wadah penting dalam mengekalkan budaya tinggalan orang terdahulu agar dapat disampaikan kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih daripada kami, Kumpulan 1.